Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat ilahi kerana limpah dengan kurnianya pada hari ini dapat kita berkumpul semua sekali untuk membincangkan tentang isu yang kita akan bincangkan pada hari inilah. Sebelum saya mula lebih lanjut, kita mulakan majlis muzakarah kita ini dengan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana abudu wa nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, seterusnya untuk lanjutan muzakarah kita pagi ini, saya serahkan kepada Setiausaha lah untuk meneruskan mesyuarat kita pagi ini. Sebelum tu, mana salah seorang lagi AJK Fatwa kita? Maaf, untuk pengetahuan Datuk, Ya. Cik Iqbal minta izin untuk lewat sedikit disebabkan masalah yang tak dapat dielakkan. Okey, baik. Boleh teruskan Setiausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nuraina Ada binti Muhammad selaku Setiausaha. Sebentar tadi saya telah mengedarkan memo bagi perjumpaan kita pada pagi ini. Okey, untuk perbincangan, untuk pengetahuan semua, AJK Ahli Jawatan Kuasa Asfar, kita telah menerima satu permohonan daripada Pejabat Agama Islam Hulu Terengganu mengenai isu pemindahan kubur bagi projek membina jalan raya dari Kampung Kuala Generis ke Kuala Telemong. Oleh itu, tujuan perbincangan kita pada pagi ini adalah untuk berbincang sama ada permohonan ini akan diteruskan ataupun tidak. Okey. Tanpa buang masa, saya akan menjemput Encik Iqbal untuk turut bersama kita. Sebagai maklumat, Encik Iqbal merupakan pemohon bagi projek yang akan dijalankan. Izinkan saya untuk mengiringinya. Ada jemput pemohon? Ya, Okey, boleh. Boleh. Saya ambil. Boleh ring dia. Jika saya masuk. Masuk. Okey. Pemohon bekerja ke? Jadi. Okey. Boleh teruskan? Baik. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, sebelum saya menyatakan ataupun memberitahu hasrat ataupun tujuan saya, yang pertama hasrat saya untuk datang ke sini adalah berkaitan dengan satu isu lah. Jadi, sebelum itu, sukalah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, jadi nama saya Muhammad Iqbal Adi bin Mustafa. Iqbal Adi. Saya selaku kontraktor ataupun assistant residence engineering bagi projek ni lah. Baik. Dah lama kerja? Lama dah, alhamdulillah. Dalam 5 tahun dia lah. Jadi kisah dia, jadi sebelum tu projek kami ni ia merupakan satu projek jalan raya yang bertempat di Kampung Kuala Generis ke Kampung Kuala Telemong. Baik. Jadi projek ni lama dah lah beroperasi. Sudah lama lah. Sudah lama dah lah, hampir dalam 3 tahun. Bermula pada akhir tahun 2021 dan sehingga sekarang lah masih beroperasi. Okey. Baik. Jadi jadi semua projek tu diluluskan, semua beres belaka dah. Jadi macam cerita kat sini, projek kita orang ni kali ni ada satu isu berkenaan dengan kubur. Maksudnya kubur ni ia terkena kawasan laluan dari Kampung Kuala Generis ke Kuala Telemong. Terkena kubur. Ada. Jadi bermula dengan kesedaran tentang kewujudan kubur tu ketika orang kami ni masuk ke dalam ladang kelapa sawit. Dia membuat pembersihan, lalu Pekerja yang buat. Pekerja lah masuk. Dia buat pembersihan tu. Lepas tu ketika masuk tu cumanya rasa hairan lah sikit sebab kawasan tengah tu dia ada kosong. Kosong dalam bentuk segi empat itu. Dan kawasan lain semua tu persekitaran dia tu kelapa sawit belaka. Jadi setelah macam ragu-ragu dah, saya kata tak apalah, kita teruskan dulu mana yang patut kita settlekan terlebih dahulu. Okay. Dan lepas tu
Lepas settle semua, dimailah kata saya. Yang maknanya yang tengah ni kita kena pergi juga lah tengok keadaan sebab apa jadi gini tau. Lepas tu dalam beberapa hari kemudian tu, ketika kami nak pergi kat tengah tu, lalu adalah seorang yang mai tegur. Mai tegur dia kata dekat kawasan tengah tu kawasan kubur tu. Jadi begitu punya maknanya kami pun dapat tahulah tentang kewujudan kubur tu. Okey, yang baru nampak kewujudan kubur lah. Okey. Baru nampak. Dan lepas pada saya nampak dan rakan sekali saya lain, maka kami pun macam mana ni nak buat tak? Dan adalah saya memaklumkan kepada rakan saya sekerja. Dia kata kalau mengikut pengalaman dia juga, kalau ada kubur ni, maka kita tak boleh buat pandai-pandai. Kita kena memaklumkan kepada pihak yang berkuasa. Sebagai contoh, memaklumkan kepada pejabat agama Kuala Berang lah. Kini plan dah buat apa semua, dah clearing, baru jumpa tapak kubur. Okey, baik. Terima kasih Cik Iqbal. Ada soalan daripada HJK Fatwa semua untuk bertanyakan kepada Cik Iqbal berkenaan dengan isu ni. Okey. Saya Ustaz Aiman ingin menanyakan macam mana ya status kubur tu dari segi asal usul, dari segi waris, sama ada kubur tu ada waris ataupun tak ada waris. Jadi berkenaan dengan status kubur dan waris. Jadi yang pertama status kubur tu, kita orang pun berjumpa ramailah penduduk dekat situ. Dan kalau kita tengok kepada orang kampung, wakil kampung, ketua kampung dia pun maknanya orang baru juga. Maknanya kubur ni tak ada orang tahu yang status tak tahulah. Tak ada. Dari segi waris ke memang tak ada. Sebab satu lagi, kawasan tu memang dalam tu nak masuk daripada dalam besar ni ke Kekera tu. Dalam 1 kilometer adalah. Lama juga ambil masa masuk. Memang tak ada. Itu waris. Dan anggarannya adalah satu pakcik ni kata anggaran dia ni dalam ratusan ribu tahun lah. Kubur tu. Itu anggaran tahun 1896. 96. Kini 128 lah umur kubur tu. Macam mana Ustaz Aiman menjawab ke? Menjawab. Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Okey. Perkenalkan diri dulu. Saya Ustaz Hai sebagai Timbalan Mufti. Okey, saya ada 2 soalan yang ingin diajukan oleh kepada Encik Iqbal tak? Okey. Tadi Encik Iqbal kata kawasan kelapa sawit tu kosong, betul tak? Okey. Jadi saya nak tahu macam mana Encik Iqbal tahu anggaran keluasan tu. Macam betul petak ke bulat ke macam mana? Okey, soalan yang kedua, berapa bilangan kubur tersebut? Okey, baik. Jadi untuk jawapan Ustazah, saya ada bawa lah. Alang-alang saya bawa plan untuk tunjuk bukti lah. Ni plan dia bawa kan? Ni ada bawa plan ni. Untuk kubur lalu yang pertama, kubur dia ni. Apa dah kawasan berbentuk segi empat ni? Segi empat ni. Sekeliling tu kelapa sawit ada. Semua yang kelapa sawit. Jadi macam ni lah keadaan kubur. Memang kawasan tu je lampang kan? Jalan-jalan tu, jalan-jalan raya. Pelancaran? Jalan raya. Jalan raya. Pelancaran. Jalan raya ni Agak panjang. Panjang. panjang lah, dalam kira-kira 16 km tu. Boleh nak lihat? Boleh. Anggaran kubur berapa banyak tu Cik? Bilangan kubur tu setakat yang kita orang ambil lah dalam 18. Jadi kalau ikutkan jenazah yang dulu, satu batu tu mewakili satu jenazah. Bermakna ni kadang-kadang lah, sebab saya pun bukan pakar dan patut itulah akan ada pihak seperti Mufti Terdepan Sultan kan, dia tahu setakat 18 lah, 18 batu. Okey, Batu baik. sungai. Okey, baik, terima kasih. Soalan lain ada lagi bertanya? Datuk Mufti, saya kira soalan terakhir dari saya untuk dapat gambaran tentang projek ni. Sebelum tu saya Ustazah Rosna. Okey, Cik Iqbal, sebagaimana Cik Iqbal kata tadi, jalan yang nak dibina ni adalah sepanjang 16 km, betul? Okey, boleh tak kami nak tahu apa pentingnya projek Cik Iqbal ni sampaikan Cik Iqbal terpaksa mohon untuk kubur-kubur yang dijumpai itu dialihkan? Dan kami nak tanyalah kepada pihak Encik Iqbal, andai kata keputusan kami nanti mengatakan kubur tu tak boleh dialih, macam mana Encik Iqbal? Okey, baik. Bagus soalan tu. Saya suka nak fokuskan kepentingan lah. Saya nak fokuskan kepentingan dekat situ. Kepentingannya banyak, tapi antaranya saya suka sebab
seperti mana yang kita semua tahu, Kuala Berang, Hulu Terengganu, maksudnya susah untuk pergi ke bandar. Maknanya bukan susah, kena pergi ke bandar untuk dapat Jarak masa. memakan masa yang panjang. Jadi bilanya siapnya jalan raya ni, di sana kita nampak dah 16 km sahaja dah. Jadi berkemungkinan di situ dapat menjimatkan masa. Terutamanya dapat membantu penduduk di kawasan itulah Kuala Berang. Itu yang pertama, menjimatkan masa, kos dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau nak kata memberi kesan tu adalah juga. Sebab lagi pun projek ni lama dah berlangsung, beroperasi daripada tahun 2021 ni. Lama dah lah. 2024. Berkemungkinan kalau lah tak jadi dialihkan, maka akan berubahlah dari segi prosedur dan boleh saya rasa memang akan menjejaskan kepada para pekerja saya khususnya. Ni kerja pun payah sekarang ni. Begitulah antaranya. Okey, terima kasih Cik Iqbal. Terima kasihlah kerana mari kan. Rasanya itu saja soalan kepada Cik Iqbal. Ya, itu sajalah. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, saya haraplah pihak Tuan Mufti dan semua akan dapat mempertimbangkan apa yang saya cuba kemukakan pada hari ini. Setakat saya daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih ya. Okey. Assalamualaikum. Okey, setelah kita mendengar daripada pemohon tadi berkenaan dengan isu ini, kita dapat banyak maklumat. Jadi saya harap kepada AJK semua bersedialah untuk mengemukakan pandangan masing-masing ataupun pendapat masing-masing berkenaan dengan isu ni lah. Jadi saya mulakan dengan Ustaz Rosna dulu lah. Mengenai pendapat Ustaz ni, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya beri pandangan saya pada Datuk Mufti sebagai pemulanya. Pada pengamatan saya lah, setelah mendengar cerita ataupun penerangan daripada Encik Iqbal seperti tadi selaku pemohon, jadi saya rasa pemindahan kubur di kawasan pembangunan projek itu adalah perlu. Ataupun dibolehkan kita kata. Sebabnya saya kata begitu sebabnya bila kita tengok projek ini, kita kata agak sukar untuk patah balik sebenarnya. Sebabnya macam Encik Iqbal kata, projek ni telah bermula lama, iaitu dalam masa 3 tahun dah bermula, sejak daripada tahun 2021. Okay, jadi untuk pindah balik plan asal tu Masuk. Mbak Ustaz Iqbal, boleh duduk. Sesama. Okay. Jadi untuk pindah plan asal tu mungkin akan menjejaskan dari segi kos masa projek yang telah berjalan. Maksudnya kita kata berlaku pembaziran banyaklah masa dan kos itu, Datuk Mufti. Okay, selain daripada tu, tambah lagi kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita sendiri, hukum untuk pindahkan kubur atas sebab yang mendesak ataupun sebab keperluan keperluan, hukumnya adalah harus. Okey, suka untuk saya petik satu teks daripada kitab Mughni Muhtaj, di mana Khatib Syarbini ada mengatakan mengalihkan kubur untuk tujuan yang darurat adalah diharuskan. Wa nabshu ba'da dafnihi linaqli wa ghayrihi haramun illa li darurah. Okay, jadi berdasarkan pada pendapat Khatib Syarbini ni, saya sangat yakinlah ini adalah hujah yang kuat untuk mengatakan kita nak alihkan kubur ni sebab yang telah saya nyatakan tadi adalah diharuskan. Jadi selain itu kita tengok juga Datuk Mufti, kita boleh rujuk kepada fatwa-fatwa tempatan yang sebelum ni, antaranya fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Selangor. Mereka keluarkan fatwa harus untuk alihkan kubur orang Islam ke kubur lain untuk membesarkan jalan dengan syarat mayat ataupun jasad dalam tu telah leput. Jadi dalam isu yang telah dimohon tadi, kita tengok kalau ikut walidnya memang mayat tu telah leput lah, sebabnya hampir dikatakan dipercayai 128 tahun. Jadi pendapat daripada Khatib Syarbini tadi dan saya dan bagaimana kita tahu rata-rata dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i pun mengharuskan atas sebab darurat. Jadi sebab itulah saya berpendapat begitu. Datuk Mufti. Baik, Ustaz Rosna, terima kasih. Di sini Ustaz Rosna membolehkan lah, dia mengatakan membolehkan disebabkan ada perkara yang darurat lah, keperluan.
Jadi seterusnya saya teruskan kepada Wakil Pejabat Agama Hulu Terengganu lah, Ustaz Nazifah, untuk mengemukakan pendapat dia. Silakan. Terima kasih. Okey, Dr. Mufti. Okey. Kalau pandangan saya ni memang dibolehkan. Sebab Dibolehkan apa? juga. Dibolehkan Okey. juga. Sebab menurut mazhab Syafi'i, memang kalau kita tengok pada hukum asal dia memang haram. Tapi kalau kita tengok dari segi kemaslahatan, macam projek tadi tu memang ada maslahah. Memang orang kata projek itu ada masalah sebab kaedah fiqh pun ada menyatakan al-hajatu tanzilu manzilat al-darurah amma au kanat khasah, iaitu kalau kita tengok keperluan projek tu memang kita boleh samakan hukumnya tu dengan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Jadi lagipun dalam kitab Majmu' Imam Nawawi pun ada menyatakan juga mengatakan wa amma nabshu al-qabri fala yajuzu liqawri sebab syar'i. Iaitu Imam Nawawi ni ada menyatakan sebab syarat tu antaranya kita boleh tengok mayat tu kadang dia tak menghadap arah kiblat. Lepas tu boleh katakan juga dia ni mayat tu mungkin dalam keadaan yang tak dimandikan ataupun tak dikafankan. Jadi kalau kita nak samakan dengan projek tadi tu, kalau kita tengok dari segi kepentingan semasa projek tu, sebab kalau orang kata agak mendesaklah juga. Sebab utama dia tadi, dia kata sebab dia memang mustahil lah kita nak pindah balik. Nak pindah balik. Jadi kalau pandangan saya ni memang patutlah kita pindah. Sebab dia menjadi keperluan kepada penduduk kampung tu. Nak menggunakan jalan tu, sebab kita tahu jalan tu kan jalan yang menghubungkan antara Kampung Kuala Jeneris ke Kampung Kuala Telembung. Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Nazifah. Jadi Ustaz Nazifah pun mengatakan dibolehkan juga untuk pemindahan kubur ni. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Timbalan Mufti saya lah untuk menyatakan pendapat dia. Orang lama saya ni. Tak ada dia, tak ada saya, tak ada saya, tak ada dia. Okey, baik, teruskan. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Okey, bagi pendapat saya tidak menyokong ke arah dua-dua ni, pendapat ni. Okey. Sebab apa? Seeloknya kita biarkan je kubur tu di situ. Sebab apa? Tak payah gali, tak payah tak payah pindah, tak payah gali. Okey. Sebab kita kan sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan sesama muslim kita lah. Okey. Even orang tu pun dah meninggal. Okey. Dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Okey, secara umumnya Allah sendiri memuliakan anak Adam semasa kehidupan dan selepas kematiannya. Jadi kenapa kita sebagai manusia nak lakukan sesuatu yang boleh mencemarkan kehormatan anak Adam? Jika kita lihat menjaga kehormatan dan kemuliaan jenazah lebih utama daripada nak bangunkan satu projek macam projek nak bina jalan tu. Okey. Projek jalan yang mungkin boleh kita gunakan alternatif lain. Contohnya kita buat corner ke kan. Okey. Lagipun kita tak tahu macam mana proses mereka tu. Jadi itulah sebab sebab bagi pendapat saya tidak membangkang, saya tidak setuju lah. Terima kasih Ustaz Zahain. Jadi Ustaz Zahain mengatakan di sini dia bangkang disebabnya tidak menjaga kemaslahatan jenazah. Jadi seterusnya kepada Ustaz Aiman Hamdullah lah untuk mengatakan pendapat dia berkenaan dengan isu ini. Ustaz Aiman makan nasi dah? Okey, dah makan saya. Okey, boleh teruskan. Terima kasih Datuk Mufti. Okey. Baik, bagi pandangan saya lah, tak ada masalah pun untuk menjaga kemaslahatan jenazah itu. Sebab kalau kita tengok sendiri dalam negeri Terengganu pun mengamalkan prosedur dan tata cara pengalihan kubur yang betul. Jadi perkara ni berkait juga dengan satu kisah dalam hadis, yang mana kisah tu menceritakan seorang bapa tu dia memanggil anak dia untuk memaklumkan yang dia ni akan pergi menyertai perang, iaitu perang Uhud. Jadi dia pun bagi tahu kemungkinan dia ni akan terkorban dalam peperangan tersebut. Jadi dia pun pesan awal-awal kepada anak dia, kalau ada hutang ke apa, selesaikan dan suruh jaga adik-adik perempuan ni dengan baik.
Jadi secara ringkasnya ceritanya pada hari peperangan tu betul lah apa yang dia kata tu, yang mana dia terkorban dalam peperangan tersebut. Jadi anak dia ni dah sedar hati lah, sebab dalam kubur tu kubur ayah dia tu terdapat juga jenazah orang lain. Maka dia pun gali lah kubur ayah dia tu selepas 6 bulan dan mendapati jenazah ayah dia tu masih dalam kondisi yang baik, kecuali Kondisi baik. kecuali pada bahagian telinga tadi lah yang mengalami perubahan. Jadi hadis ni merupakan hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jadi saya bersetujulah dengan pendapat yang dikatakan untuk dilakukan penggalian kubur bagi menjaga kemaslahatan jenazah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Aiman mengatakan bahawasanya tak ada masalah pun untuk menjaga kemaslahatan jenazah ni. Macam mana Ustaz Hain? Mana? Okey, tak apa. Di Terengganu pun kita masih mengamalkan prosedur dan tata cara pemindahan kubur ni dengan mengikut syarat lah, dan masih yang betul. Baginya memang betul lah, sebenarnya tak ada masalah pun untuk menjaga kemaslahatan jenazah tu. Betul. Okey, seterusnya saya teruskan kepada Ustaz Iqbal lah untuk teruskan pendapat dia. Ustaz Iqbal mari lewat. Tak apa, teruskan. Boleh saya teruskan? Boleh teruskan. Jadi saya berpandangan seperti mana yang saya kira majoriti lah setakat ni. Sebab tu saya rasa macam betul lah bagi saya berpandangan yang seperti mana yang dikatakan oleh Ustazah Nazifah, Ustazah Aiman, yang bersetuju untuk mengalihkan kubur. Jadi sebab apa? Sebab seperti mana semua tahu, tadi ada pemohon yang mengemukakan bahawasanya dekat kawasan Kampung Jeneris ni merupakan salah satu kawasan yang apa kita kata yang menaik air semua. Maksudnya banjir semua lah. Dan saya ni orang Kuala Berang sebenarnya. Saya orang Kuala Berang. Dan saya pun tahulah sedikit, saya dah belok berkenaan dengan kadar padas air tu. Jadi baru ni dalam sejarah lah, ada kampung sebelah, kampung Kuala Jeneris tu, keadaan banjir pun agak kritikal. Jadi untuk kita menjaga kemaslahatan ataupun supaya tidak memberikan kesan kepada tidak memberikan risiko kepada jenazah-jenazah di sana, maka kena alih. Sebab kalau masa akan datang berkemungkinan akan tempias kepada kampung tersebut. Dan lebih-lebih lagi dekat ladang kelapa sawit tu, di mana yang dikatakan oleh pemohon tadi, tanah dia tak rata lah. Maksudnya kadang-kadang mendak satu lagi dia tak rata. Maksudnya untuk muka bumi dia tak rata. Untuk muka bumi tak rata. Maka bila tak rata ni, ia akan adalah satu kawasan tu dia jadi macam apa? Air bertakung. Dan dalam masa yang sama dekat sawit ni ada parit. Jadi bila ada parit, bila disumbat dari segi macam daun kelapa sawit ke jatuh tu, memang dia akan jadi bertakung air kawasan tu. Jadi bimbang kadar risiko kepada jenazah di sana. Okey, itu saja Ustaz Iqbal. Itu saja daripada saya. Ustaz Aiman, ada nak tambah? Saya rasa macam tak perlu kita alih kubur tu sebab Tak perlu pula. Pendapat awak lah. Okey, siapa? Sebab kebiasaan baru fikir balik lah. Baru terfikir. Okey. Kebiasaannya pada tempat tu, kawasan tu tidak dinaiki air pun sebelum-sebelum ni. Sebelum ni. Jadi kawasan yang dinaiki airnya adalah kawasan yang bersebelahan dengan kampung sebelah lah. Maksudnya sebelah lah. Bukan nak kata kat kampung tu, kampung sebelah. Kampung sebelah. Tak kena pada kawasan tu lah. Di kawasan yang dia maksud dia. Faham? Ustaz Iqbal, nak ulas balik macam mana? Saya boleh jelaskan balik kat dia. Okey. Jadi apa yang saya kata tadi, ni untuk masa akan datang. Sebab yang kita tahu juga, ini dekat dengan kawasan Kenyir. Jadi bila dekat dengan kawasan Kenyir ni, ia merupakan kawasan tak ada air hujan. Maka di sana air hujan kita tahu dah kan. Dia walaupun tak lebat, walaupun tak berterusan, kalau sehari tu walaupun dah berterusan, maafkan saya, kalau dia dah hujan dalam beberapa hari pun, maksudnya dah lah direct hujan. Kalau lah sehari tu dia hujan yang lebat, jadi boleh banjir dah kat kawasan Kuala Berang. Dan rasanya saya masih berpegang lah yang sepatutnya dialihkan supaya kalau ikutkan kita ni keadaan pemohon tadi, dia kata cukup mendesak. Jadi kita boleh lah kira sebagai tu
dalam kesempitan lah. Hmm. Dan bimbang darurat kepada jenazah tersebut. Okey. Itu saja Ustaz Iqbal. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada semua AJK semua sekali. Dan saya ada tambahan sikit lah, kalau kita merujuk kepada rujukan fatwa tempatan daripada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah pun 1967, dia orang juga membuat pemindahan kubur ni sebabkan dia orang nak bina empangan. Jadi empangan tu akan memanfaatkan banyak lagi kepada rakyat-rakyat sekitar kampung dan bandar siang sekali lah, apa semua lah. Jadi baiklah, ada apa-apa lagi pandangan ataupun persoalan daripada AJK Fatwa semua sebelum saya memutuskan berkenaan dengan isu ini? Tak ada lah. Okey, baiklah. Setelah mendengar daripada sebelah kiri saya, sebelah kanan saya berkenaan dengan isu ini, saya mendapatilah bahawasanya ramai yang menyokong, ramai yang mengharuskan, membolehkan untuk pemindahan kubur ini disebabkan ada beberapa aspek yang penting. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dasarkan perbincangan yang telah dijalankan sebentar tadi, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Asfar yang bersidang pada 18 Januari 2024 bersamaan dengan 7 Rejab 1445 ini mengesyorkan bahawasanya pemindahan kubur bagi projek pembinaan jalan raya dari Kampung Kuala Jeneris ke Kampung Kuala Telemung adalah diluluskan. Kubur-kubur lama ni kita jumpa ni apa semua akan dipindahkan dekat kawasan projek yang dekat kawasan perkuburan yang berdekatan lah. Hikmah kita pindah dekat kubur-kubur yang berdekatan adalah untuk memindahkan orang kata prosedur ataupun gerak kerja perjalanan pemindahan kubur itu. Sebab apa kalau kita tak pindah dekat kubur-kubur yang lebih jauh, sebab menyusahkan, takut susah lagi. So kita pindah kubur-kubur yang lama ni dekat kubur-kubur yang rasmi lah, untuk senang kalau ada waris yang tahu, tiba-tiba ada tahu waris, dia boleh datang kat situ. Jadi keputusan ini dibuat setelah mengambil kira beberapa aspek lah sebenarnya setelah kita bincang. Ini yang paling pertama, yang paling penting ialah pembinaan projek pembangunan tu. Kalau nak ubah nak ubah plan apa semua, memakan kos. Kira dari segi pekerja apa semua, banyak pihak yang akan terlibat. So kita mengambil aspek pada segi kepentingan lah. Terusnya yang kedua ialah kawasan tanah yang mendak. Kawasan tanah yang mendak. Sebelum ni tempat tu kita tak tahu ada kubur. Kalau banjir pun kita tak khawatir, tak ada masalah. Tapi bila tempat tu dah dijumpai adanya kubur lama dan dikhawatiri juga banjir, sepatutnya dipindahkanlah untuk orang kata jangka masa akan datang supaya lebih memudahkan. Kalau biarkan dekat situ, makin lama makin tenggelam, makin lama makin mendak benda tu. Okey, yang ketiga ialah kepentingan projek lah kepada penduduk setempat. Di mana kita tahu jika pembinaan jalan raya ini terjadinya benda ni, maka akan banyak memudahkan, akan banyak memberikan manfaat kepada penduduk setempat lah, daripada segi mengurangkan kos perjalanan apa semua. Jadi saya rasa untuk mini muzakarah kita pada hari ini tak ada apa lagi, itu saja pada saya. Jadi kita tutup perbincangan kita, muzakarah kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah As. Okay, sebelum saya terlupa, setiausaha lepas ni boleh turun padang untuk tengok tata cara atau prosedur yang diorang buat tu. Pemindahan kubur tu adalah menetapkan apa syarat-syarat yang telah kita tetapkan lah. Okay, itu saja. Okey, selepas meeting ni bolehlah menjamu selera kat luar apa semua. Okay, teruskan dengan kerja masing-masing. Terima kasih untuk adik semua. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil Ustaz. Waalaikumsalam. Namanya tahniahlah semua di atas pemandangan yang kaji harapan dan sebagainya. Saya di beberapa nak istilah mesti ada punya komen ke tak? Betul Ustaz. Saya dah sebut kat sini. Jadi saya nak komen beberapa benda dari segi yang pertama ni persembahan dia. Yang mana yang boleh kontraktor masuk di situ. Ya, kalau dia ikut situasi sebenar dalam musyawarah jatuh pasal fatwa, dia dah akan duduk sebelum mufti itu. Mana mari sila Pak duduk lah. Sedia Pak duduk. Cakap suruh topi tu orang tak tahu apa sangat kerja tu. Apa kata gaji je kan. Ada buat lah. Cuma gitulah kata dia, bila mana pemohon bagi dia akan duduk untuk dia bertahan. Dan yang keduanya, awak tunggu sekali ke baru ni? Tunggu sekali Dekat lapangan tak? Tunggu sekali. Yang keduanya dalam hasil dia, awak dah tulis tak status tanah ni macam mana, wakaf ke tidak ke? Supaya kan pada saya ke isu tu. Sebab ada kali
buat projek jalan ni dia akan mengambil balik tanah orang ataupun tanah kerajaan kan. Kalau tanah orang ni dia tengok juga status tanah tu. Sebab biasanya dia dalam fatwa ni sekarang tambah dah. Dia akan tengok status tanah kubur tadi. Takut ada wakil lisan dan sebagainya perlu kepada perubahan lah tanah perubatan tersebut. Sebab kadang-kadang yang isu tu yang berkait kot. Sebab banyak ada isu berkaitan dengan pengadaan kubur ni, dia akan tengok status tanah tu. Takut memang tanah tersebut tanah yang diwakafkan. Dia pastilah tanah di sini ni mana sebab ni isu sebenar awak ni. Projek ni yang di Projek Negeri ni. Ya dah ada okey dah ada masalah. Nama awak ni? Rusna binti Muhammad Nabi. Nah, awak Saya Aiman Abdul Rahman Muda. apa sangat? Siti Nur Nazifah. Dah tersap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ucap tahniah jugalah kerana daripada 5 kumpulan hak yang saya tengok ni di antara hak yang terbaik jugalah. Maksudnya kita cakap pasal mudah senjejok lah, kaji yang senjejok. Maksudnya awak semua ni turun ke lapangan, lepas tu flow dia tu kena lah turun tu merujuk kepada pejabat mereka kan. Jadi lepas tu kita tapak apa semua. Sebab ada setengah-setengah saya tengok sebelum ni, dia kajian ni hanya dia merujuk kepada tempat kejadian saja. Dia tidak merujuk kepada pihak autoriti. Jadi dan isu ni pun isu dekat kita lah. Hak dan yang komen awak tadi ni, Ustaz Hidayah ni dia bekah tolong kawat dengan budak roh Hulu Terengganu. Bukan Ustaz Dayak. Ustaz Dayak bukan. Saya tidak buat tamu kali. Apa tiga orang bila? Bagi awak ni kebulan Ustaz di jabat awak. Ya tu. Jadi isu dekat lah. Kadang-kadang kita duduk nilai ni kadang-kadang rasa kelakar pun. Bukan nak kata kawak. Jadi kita nak kata benda kerja harian kita ni dilakukan kembali oleh awak. Jadi sebenarnya ada juga ada lakonan. Ada sering apa kongsi lah. Baguslah maksudnya. Boleh punya meja dah dia. Ya. Boleh jadi fatwa. Boleh aku nak Okey lah. info semua tu yang nak belaka macam mana. Ya. Boleh. Dah. Assalamualaikum. Terima kasihlah Ustaz dah. Mengalir-mengalirkan kedatangan Ustaz lah untuk menilai kami semua. Terima kasih Ustaz. Tak pun boleh balik. Saya tak habis tu. Ni saya nak simpan. Mana semua ni kau ya. tidak ya Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tak ada kan. Dia. Ada kopi saya tengok tu dah okey dah. Ya, pindah 2020 tak kan? Tidak awak ni. Nanti kau dia.